Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu judi. Kenapa saya membuat pencerahan berkenaan dengan isu judi ini? Kerana saya lihat pimpinan PAS hari ini begitu gairah sekali menyerang kerajaan yang ada dengan isu judi. Yang mana saya lihat seolah-olah mencabar kerajaan yang ada hari ini dengan kenyataan di media mereka iaitu Harakah Dairy mengatakan bahawa pengharaman judi bila giliran kerajaan pusat. Jadi daripada sisi yang mana apabila PAS cuba untuk menyerang dengan isu judi ini, kita tahu apabila kita menyerang dengan isu judi, maka akan timbul pula isu bermain iaitu perkauman, bermain isu melibatkan agama. Ini adalah strategi ataupun propaganda yang pada saya sangat murahan. Kenapa PAS menyerang dengan isu judi ini? Kerana PAS sudah ketandusan modal. Yang mana menggunakan isu judi ini dan akhirnya PAS akan bermain dengan sentimen perkauman iaitu kita tahu melibatkan orang Melayu Bumi Putra. Lepas itu dia akan pergi kepada sentimen agama. Yang mana kita juga tahu seluruh dunia ni pun mana-mana agama rasanya tidak membenarkan judi ini ataupun tidak suka dengan judi ini. Jadi apabila PAS memainkan isu ini, maka senang mereka akan keluarkan dalil-dalil baru, hujah-hujah mereka, fatwa-fatwa mereka untuk menyerang apabila ada pemimpin-pemimpin kerajaan membuka mulut. Ini adalah strategi mereka dengan menggunakan isu judi ini saja kerana PAS tiada modal. Yang mana apabila dia menceritakan isu judi ini, sebenarnya PAS hari ini sedang mencari sokongan politik daripada rakyat kerana PRN sudah dekat. Jadi kita tahu Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak contohnya. Jadi mereka-mereka ini menggunakan isu ini untuk memperlihatkan kepada rakyat agar orang-orang Melayu Bumi Putra akan menyokong mereka di PRN ini nanti kerana mereka dilihat seolah-olah memperjuangkan untuk pengharaman judi. Tetapi kita tahu apabila PAS berada dalam kerajaan selama 33 bulan melalui kerajaan tebuk atap, mereka tidak pula berada dalam parlimen itu memberi hujah ataupun membentangkan isu judi ini agar diharamkan. Malah kita tengok pemimpin PAS mengeluarkan hujah-hujah yang tidak bernas apabila berada dalam parlimen. Dan kita tidak nampak seorang pun daripada mereka dalam parlimen menceritakan tentang isu judi ini. Hari ini PAS begitu gairah untuk menyerang kerajaan yang ada, yang baru saja terbentuk dengan isu suruh nak haram ataupun nak hentikan pusat judi. Ini juga tidak adil. Dari sisi bahawa kalau kita lihat, saya sendiri tidak suka dengan judi. Mungkin yang di luar sana juga tidak suka dengan judi. Tetapi perkara ini berlaku sudah puluhan tahun. Yang mana diluluskan lesen judi ini bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan kerajaan yang ada hari ini. Jadi di kesenambungan ini tadi, kita tahu contohnya Genting. Memang kita tahu syarikat kasino Genting itu mungkin yang bekerja, yang bermainnya itu bukan orang Melayu Islam, tetapi pelancong-pelancong dan juga orang yang non-Muslim. Hasilnya pula daripada situ kita lihat pekerja-pekerja di sana yang tahap tertinggi sampai ke bawah pun ada orang-orang Melayu Bumi Putra. Kita juga tahu Genting itu, kasino itu memang mainnya Genting, tetapi ada anak-anak syarikat di bawahnya yang melibatkan juga, contohnya seperti hartanah ataupun pengurusi Genting ataupun mereka-mereka yang terlibat. Ramai sekali orang-orang Melayu. Ini adalah peluang pekerjaan juga yang mana anak-anak syarikat yang melibatkan hartanah contohnya. Tetapi syarikat-syarikat ini yang dikuasai, yang pekerjanya adalah orang Melayu, tidakkah nanti juga memberi impak yang besar kepada peluang pekerjaan, yang mana peluang pekerjaan, peluang ekonomi negara kita ini sudah sempit kerana berlakunya kerajaan yang telah pun dirompak mandatnya oleh pimpinan PAS itu sendiri. Jadi kita lihat kerapuhan politik yang ada sebelum PRU ke-15 itu, yang mana kalau pemimpin PAS itu hebat, kenapa hutang negara melonjak kepada 1 trilion lebih? Sepatutnya
pemimpin-pemimpin PAS yang dok sibuk melaungkan isu judi ini sewaktu mereka berada dalam kerajaan 33 bulan, saya rasa cukup kerana mereka cukup bijak bercakap di luar, membuat kenyataan media. Jadi saya rasa sudah cukup masa untuk mereka jadikan kerajaan tak punya hutang. Tetapi PAS berada dalam kerajaan menambah hutang. Bermaksud di sini pemimpin PAS tahu bercakap tetapi menggunakan duit rakyat untuk mendapat gaji, mendapat allowance, menggunakan kemudahan-kemudahan kerajaan seperti kereta, pemandu, bodyguard dan sebagainya. Ini adalah pembaziran. PAS hanya bercakap atas kosong. Seperti mana saya bercakap ini. Mereka tidak boleh melaksanakan kerja mereka. Apa yang PAS buat dalam 33 bulan dalam kerajaan? Tidak ada. Sehingga kan Presiden PAS itu sendiri dipertikaikan oleh rakyat sehingga hari ini dikatakan makan gaji buta dengan duta khas bertaraf menteri. Diulang-ulang saya katakan, itulah nak menjadi kerajaan kali ini pun kata dah cukup jumlah, melebihi daripada cukup. Apa yang melebihi daripada cukup? Inilah kita lihat pembohongan pemimpin PAS yang nyata. Kamu dah tahu, sebab itu jangan absen daripada parlimen. Dan apabila kita absen sekalipun, ulang baliklah siaran langsungnya yang dah pun ada dalam televisyen itu. Supaya kita tidak ketinggalan. Iaitu samalah dengan pengurusi Perikatan Nasional itu sendiri. Apabila melakukan SD, bagaimana kau nak jadi Perdana Menteri? Apa nak jadi Perdana Menteri SD? Yang mana kita dah tahu en blok saja yang boleh membentuk kerajaan. Tetapi dia nak mencuri ahli parlimen seekor-sekor dengan menjogok. Adakah ini cara yang PAS mau? Saya yakin dan percaya PAS ni kali ini mungkin mereka akan dapat banyak kursi. Tetapi di waktu akan datang PAS akan ditolak dengan hebatnya oleh rakyat. Kerana rakyat tidak nak isu perkauman, isu agama ini sering-sering dimainkan. Terutamanya bagi mereka yang ada di Sabah dan Sarawak. PAS harus menghormati. PAS hari ini kerjanya judi, apa yang dia bentangkan. Contohnya RU 355. Yang mana juga kita tahu isu arak, isu adib. Lepas ini semua dia akan keluarkan. Tetapi inilah propaganda murahan mereka untuk mereka cuba memenangi pilihan raya. Akhirnya rakyat akan rugi selama 5 tahun. Kalau rakyat nak tahu bagaimana negeri Kelantan itu ditakbir hari ini, yang mana kita tahu berpuluh tahun. Lepas itu apabila kerajaan yang ada hari ini, mereka sibuk dengan isu pengharaman judi. Sedangkan mereka sendiri tidak berani bersuara dalam parlimen apabila menjadi kerajaan. Jadi apa yang PAS nak merepek ini? Hari ini, jika Datuk Seri Anwar Ibrahim menutup semua pusat judi yang ada, impaknya besar sangat kerana ekonomi kita belum stabil. Ini hakikat. Kita tidak payah nak cerita panjang. Itu yang saya kata tadi. Banyak sangat impaknya kerana apa? Kerana kepimpinan melalui kerajaan yang telah pun dirompak daripada mandat rakyat telah membuatkan kestabilan politik, kestabilan ekonomi jatuh. Jadi contohnya isu telur, isu-isu melibatkan rakyat ini tadi. PAS tak ambil tahu. PAS disibuk dengan judi. Judi ini ada atau tidak, dia tidak melibatkan rakyat yang tak berjudi. Yang melibatkan judi ini adalah rakyat yang berjudi. Jadi kalau kita haramkan tutup pusat-pusat judi yang berlesen ini, seperti 4D, seperti kasino, rakyat kita ni yang mana hari ini pun dah ada judi-judi online ini, itu lebih parah. Kita tidak dapat mengutip cukainya. Apa tujuan cukai ini? Banyak juga yang kita gunakan untuk mungkin buat jalan raya dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya kurang beban negara yang mana dalam keadaan yang tidak baik hari ini disebabkan oleh pimpinan-pimpinan daripada parti PAS ini yang suka memainkan isu untuk menjadi kerajaan. Tak pandai mentadbir tak apa. Hancur negara ini tak apa. Yang penting aku jadi menteri, yang penting aku menjadi YB. Adakah ini matlamat yang baik untuk rakyat? Jadi pemimpin PAS adalah pemimpin yang pentingkan diri mereka sendiri. Apabila bercakap tidak melihat kepada faktor yang sebenarnya,
tetapi lebih kepada main isu agama agar rakyat terpengaruh. Secara panjang-panjang, sekian saja pencerahan saya berkenaan dengan isu judi ini, yang mana PAS tak perlulah terlalu kemaruk sangat hendak menyerang kerajaan yang ada. Nanti pun akhirnya pergi berlutut untuk minta bantuan daripada kerajaan pusat. Sekian, terima kasih.